Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan yang dipertua, seramai 9 orang daripada ahli-ahli yang berhormat telah menyentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan Kementerian Wilayah Persekutuan dalam perbahasan menyokong usul menjunjung kasih atas ucapan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat daripada Pontian, yang berhormat Hulu Langat, yang berhormat Labuan, yang berhormat Lembah Pantai, yang berhormat Segambut, yang berhormat Shah Alam, yang berhormat Batu, yang berhormat Seputih, dan yang berhormat Kepong. Untuk memberikan respons kepada perkara-perkara yang telah berbangkit, pertamanya, ahli yang berhormat daripada Pontian telah membangkitkan soal cadangan penubuhan perkampungan Al-Quran atau Quranic Village di Presin 14 Putrajaya. Sukalah saya menjelaskan bahawa pada masa ini di Putrajaya telah terdapat apa yang disebut sebagai Nasrul Quran, iaitu pusat menyalin dan mencetak Al-Quran, dan ianya merupakan pusat yang kedua terbesar di luar daripada Saudi. Adalah menjadi rancangan ataupun cadangan bagi Kementerian Wilayah Persekutuan untuk memperluaskan peranan Putrajaya dalam hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Putrajaya sebagai sebuah pusat pentadbiran negara yang mana negara kita mengikut perkara 3 perlembagaan telah meletakkan Islam sebagai agama bagi persekutuan, manakala agama-agama lain bebas untuk diamalkan. Maka menjadi cadangan kepada kementerian untuk memperluaskan peranan yang dimainkan oleh Nasrul Quran untuk membentuk suatu kompleks yang dipanggil Quranic Village untuk memperluaskan lagi penyebaran dan juga mengambil peluang daripada peranan Al-Quran dalam kehidupan manusia. Antara komponen yang dicadangkan bagi Quranic Village ini termasuklah pembinaan sebuah masjid dengan kapasiti 3,000 jemaah yang didedikasikan khusus dengan penulisan Al-Quran, termasuk galeri Al-Quran 30 juzuk dan ruang pameran sirah-sirah Islam yang dibina di aras 2 masjid yang berkenaan, yang dijangka menelan perbelanjaan sebanyak 45 juta ringgit. Yang kedua, pusat tijarah ataupun pusat e-perniagaan, kios dan bazar bagi keperluan pelawat-pelawat dan juga pengunjung bagi perkampungan Al-Quran. Yang ketiga, pusat sains Al-Quran dan sirah yang dijangka menelan perbelanjaan 25 juta bagi pusat pameran dan teknologi moden yang terkini seperti panel skrin sentuh interaktif, projection mapping, augmented reality, paparan hologram, smart sensors dan sebagainya bagi membolehkan para pengunjung mengenali intipati dan isi Al-Quran secara yang lebih menarik lagi. Sementara di fasa yang kedua yang dijangkakan akan dilaksanakan antara 2022 ke 2025 bagi melengkapkan konsep perkampungan Al-Quran ini, termasuklah pembentukan Institut Al-Jawf dan Al-Quran yang menelan belanja kira-kira 39.5 juta ringgit bagi membina pusat latihan dan tarbiyah, bilik penginapan, kafeteria, dewan utama, bilik VIP, dewan seminar dan sebagainya. Seterusnya, pembinaan pusat seni musyaf ataupun Restu Art dengan menelan belanja kira-kira 20 juta lagi untuk menghasilkan produk-produk kraft dan pusat latihan keusahawanan yang turut mempunyai bilik pameran kraft dan sebagainya. Selain daripada itu adalah pembinaan infrastruktur lengkap
bagi menjadikan ini satu lagi pusat untuk dilawati dan berperanan bukan saja untuk keperluan rakyat dalam negara kita, tetapi menjadi salah satu daripada satu-satunya pusat yang bersifat global yang dapat dikunjungi, dilawati dan dimanfaatkan oleh bukan saja umat Islam tetapi juga umat bukan Islam. Dengan cara demikian kita berharap roh dan semangat Al-Quran yang merupakan mukjizat dan juga isi kandungan yang sesuai sepanjang zaman dan untuk semua kaum tanpa mengira agama dan bangsa akan dapat dimanfaatkan dan diwujudkan di pusat pentadbiran Putrajaya. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Ahli Parlimen Pontian. Seterusnya saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Labuan yang telah menyentuh tentang keperluan, kepentingan dan keprihatinan pembangunan di Labuan. Kementerian berpendapat sampailah masanya Labuan dikaji semula tentang peranannya memandangkan banyak perubahan-perubahan geopolitik yang telah berlaku dan juga kepentingan Labuan dalam konteks kemajuan dan pembangunan rantau berkenaan termasuk di Sabah dan di Sarawak serta pelaksanaan roh dan semangat MA63 yang sedang diberikan perhatian oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Kepentingan Labuan menjadi lebih bermakna lagi untuk masa-masa yang akan datang apabila peranan negara-negara timur menjadi semakin penting dalam perdagangan dan ekonomi, begitu juga kedudukannya yang strategik dan mempunyai peranan dan kaitan yang sangat relevan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Tujuan awal Labuan menjadi sebahagian pada wilayah persekutuan walaupun masih relevan tetapi perlu diberikan roh dan nafas yang baru. Bukan lagi soal hanya integrasi nasional atau keselamatan negara atau hanya mempercepatkan tempoh pembangunan, tetapi Labuan mempunyai kedudukan yang strategik dan boleh diangkat kepada satu kedudukan yang lebih tinggi sesuai dengan kedudukannya sebagai sebahagian daripada wilayah persekutuan. Justru untuk makluman Yang Berhormat Labuan, beberapa langkah sedang diambil untuk memberikan perhatian kepada beberapa program yang bersifat game changer untuk memberikan nafas baru kepada Labuan. Antaranya, kementerian berada di fasa terakhir dalam membuat kajian feasibility ataupun kedaya hidupan ataupun viability project bagi membolehkan jambatan yang menyambung Labuan dengan tanah besar Kepulauan Borneo khususnya Sabah dapat dilaksanakan dan dijadikan satu realiti. Suatu kertas Jemaah Menteri sedang disiapkan secara bersama oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kementerian Kerja Raya bagi membolehkan kelulusan Jemaah Menteri untuk kedua-dua kementerian membuat RFP ataupun Request for Proposal untuk membina jambatan yang tersebut. Selain daripada itu, sebenarnya untuk menjawab keresahan Yang Berhormat Ahli Parlimen Labuan, tidak dapat dinafikan sejak Labuan menjadi sebahagian daripada wilayah persekutuan, amat banyak sekali rancangan-rancangan pembangunan yang telah dilakukan. Banyak sekali institusi-institusi kerajaan telah diwujudkan dan banyak pembangunan-pembangunan fizikal yang telah dilaksanakan tanpa henti-henti. Antara projek-projek pembangunan fizikal seperti mana Yang Berhormat semua maklum, yang rancak dilaksanakan sejak Labuan diberikan status sebagai pusat kewangan luar pesisir antarabangsa pada tahun 1990 ialah pembinaan dan peningkatkan prasarana asas seperti jalan raya persekutuan, pembinaan hospital baru, bekalan air, bekalan elektrik, menaikkan taraf kemudahan asas seperti kompleks sukan, taman rekreasi, seperti Taman Burung Labuan, Taman Botanical, projek pembangunan lanskap, kompleks Ujana Keuangan dengan kos 360 juta, terminal lapangan terbang Labuan dengan peruntukan 120 juta, dan juga pembinaan kampus Universiti Sabah, Universiti Malaysia Sabah, kampus antarabangsa Labuan
pada tahun 1999 dan pembinaan kolej matrikulasi dan sebagainya. Tetapi apa yang saya ingin sebutkan di sini, komitmen itu bukan saja akan diteruskan, malah akan dipertingkatkan. Beberapa kementerian lain dengan kerjasama Kementerian Wilayah Persekutuan termasuk Jabatan Perdana Menteri bercadang untuk membina pusat pencerapan atau pusat ilmu falak di Labuan. Hatta Menteri Belia dan Sukan pun tadi membisikkan saya untuk menyediakan peruntukan, sedang mempertimbangkan untuk memberikan peruntukan menaikkan taraf kompleks sukan di Labuan, sementara kementerian yang menjaga hal ehwal bekalan air menyediakan satu peruntukan yang agak besar untuk meningkatkan mutu dan fasiliti bekalan air di Labuan. Ya, silakan. Terima kasih Tuan Yang Ketua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan saya, Labuan memang alhamdulillah banyak dibangunkan dari segi infrastruktur, walaupun kita rasakan masih separuh jalan. Tetapi apa yang kita ingin lihat adalah untuk kita mencapai objektifnya, untuk ekonominya membangun, enjin ekonominya mula hidup dan ia boleh berkembang mengikut pasaran. Apabila perbelanjaan menggunakan fund daripada kerajaan itu sudah mula dikurangkan. Jadi, adakah Yang Berhormat Menteri setuju untuk ini berlaku? Labuan punya pembangunan mestilah diintegrate ataupun diselarikan dengan pembangunan negeri Sabah. Jadi, apa yang kita lihat di seberang daripada Labuan, iaitu kawasan menumbuk Kuala Penyu, itu sama macam satu kawasan rural yang terlalu di belakang. Padahal Labuan dijadikan wilayah, diharapkan ianya akan dapat merangsang pembangunan yang menyeluruh di rantau dan kawasan berhampiran. Jadi adakah Yang Berhormat Menteri setuju Pen Borneo Highway ini sepatutnya juga akan menghubungi Labuan dan seterusnya melalui jambatan dan membangunkan kawasan di seberang seperti Pulau Pinang dan seberang Perai. Dan satu lagi yang saya ingin Yang Berhormat Menteri tolong lihat adalah agensi-agensi kerajaan yang sudah diadakan di Labuan, yang mana ianya adalah di antara penyumbang kepada employment dan ekonomi Labuan secara minimanya pun, tetapi disebabkan oleh kerajaan mula ingin berjimat cermat, maka lately the last few years mulalah jabatan-jabatan ini ada yang ditutup dan ada yang di downsize. Jadi kita melihat benefit Labuan sebagai wilayah itu mula berkurangan dan mula dilihat tidak penting. Saya berharap di bawah kementerian dengan menteri baru dan apa yang dikatakan tadi mahu dilihat semula dan di realign semula, saya berharap semua ini akan dapat diperbetulkan dan akan dilonjakkan kembali kemajuan Labuan seperti yang kita objekkan ataupun kita tujuan sebenar Labuan diserahkan kepada kerajaan persekutuan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya mendengar dengan penuh minat apa yang disampaikan berhubung dengan perancangan untuk pembangunan Labuan. Yang agak menarik, banyak yang telah disebut mengenai apa yang telah dilakukan, termasuklah Labuan itu pada awalnya dilihat sebagai pusat kewangan pesisir pantai dan sebagainya, tetapi tak disebut tentang halal hub yang dulu merupakan di antara penekanan dan ketegasan ataupun penegasan yang telah diberikan dalam blueprint pembangunan Pulau Labuan. Saya semasa dalam tempoh kerajaan Pakatan Harapan, kita telah melihat bahawa ianya merupakan satu gajah putih yang kita warisi. Dan kita telah membuat satu keputusan untuk membawa
pendekatan yang baru dan persoalan menjadikan Labuan sebagai pusat industri pembinaan kapal dan pembaikan kapal dan industri maritim telah diberikan keutamaan. Maka ianya boleh menghasilkan pekerjaan yang banyak dan apa yang telah dimulakan, saya pun dah lupa dah dia punya details dia, tetapi saya nak tahulah sama ada kementerian sekarang ini sedang masih lagi nak bawa pendekatan yang baru ini dan penegasan yang baru ini, ataupun masih nak menghidupkan kembali usaha halal hub yang telah dijalankan sekian lama tanpa mendatangkan hasil yang boleh dibanggakan. Terima kasih. Terima kasih kedua-dua yang berhormat. Kepada pertanyaan yang berhormat Labuan tadi, saya bersetuju. Sebenarnya ada banyak perkara yang boleh kita lakukan dan boleh kita lakukan bersama bagi memastikan Labuan dapat dibangunkan. Antara lain termasuklah peranan yang berhormat sendiri yang dulunya berada di satu pihak, sekarang tersalah pindah ke satu pihak yang lain. Saya menjemput yang berhormat kembali semula ke pangkal jalan dan dapat memainkan peranan yang lebih hebat lagi di saat kita ingin membangunkan Labuan. Dan saya percaya yang berhormat tentunya yakin itu tidak berupa satu rasuah, melainkan merupakan satu tanggungjawab yang berhormat, yang besar, dan saya tahu yang berhormat berkemampuan untuk berbuat demikian. Sebenarnya untuk makluman yang berhormat, macam saya kata, saya bersetuju. Sebab itu kita perlu melihat Labuan sekarang ini dalam konteks regional development yang lebih besar. Kita perlu revisit. Dan itulah pendekatan yang saya ambil, dan ini ada kaitannya dengan pertanyaan daripada Yang Berhormat Shah Alam. Waktu satu ketika dulu dicadangkan Labuan menjadi satu daripada pusat pengeluaran produk halal ataupun halal hub, yang mana satu kawasan yang agak besar, bukan saja kawasan, malah kompleks halal hub telah pun siap dibina. Kemudian kita dapati kompleks itu tidak mendapat sambutan seperti mana yang diharapkan, kerana ada masalah-masalah rantaian yang lain yang menyebabkan perkara itu tidak berlaku. Saya sedar, malah saya telah pun diberikan satu taklimat tentang usaha yang dilakukan sewaktu yang berhormat berada di tempat saya sekarang untuk menggunakan tempat itu dan diberi sewa kepada syarikat tertentu yang terlibat dalam industri yang berkaitan dengan oil and gas dan juga perkapalan dan sebagainya. Dan sebagai seorang menteri yang menyambung perkhidmatan yang berhormat, tidaklah pula bermakna bila bertukar menteri maka segala-galanya perlu ditukarkan. Seperti Yang Berhormat cuba lakukan di awal Yang Berhormat jadi menteri, banyak sangat Yang Berhormat nak tukar, jadi akhirnya jadi tikus membaiki labu. Saya tidak akan ambil pendekatan yang sama. Apa yang baik Yang Berhormat lakukan dulu, boleh saja diteruskan, termasuklah soal halal hub ini yang telah pun di peringkat akhir untuk diberi sewa kepada syarikat yang berkaitan dengan perkapalan dan bukan tak ada kena-mengenanya dengan halal hub. Saya fikir itu keputusan yang boleh dipertimbangkan untuk disambung. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Menteri Wilayah yang baru kerana sudi untuk meneruskan sesuatu keputusan yang kita telah lakukan selepas menilai sekian lama, iaitu selepas setahun lebih, bagaimana halal hub itu yang telah menelan belanja 80 juta tetapi akhirnya menjadi gajah putih. Itulah sebabnya, di antara sebab mengapa bila saya dengar tadi apa yang dirancangkan untuk Putrajaya pun, saya pun risau. Kerana Kerajaan Barisan Nasional dan sekarang ni orang nama sebagai Perikatan Nasional, tapi saya tahu dia Perikatan Nasional, tapi oleh kerana tak berdaftar, maka orang boleh nama ikut suka lah kan.
Saya naik risau juga pasal tadi bila cerita tentang Putrajaya tu, ini berpuluh juta, itu berpuluh juta, ini berpuluh juta. Saya duk kira-kira dah dekat 200 juta dah. Ya, tu tak ambil kira lagi stadium yang nak, saya dengar lah, nak dibina di Putrajaya dan sebagainya. Ya. So bagi saya, di antara pengalaman bila saya mengambil alih kerajaan ataupun bukan saya mengambil alih kerajaan, mengambil alih kementerian, ialah saya melihat bahawa ada projek-projek yang dilakukan macam seolah-olah suka nak belanja duit, tetapi dari segi hasil dan pulangan tak begitu diutamakan. Sehingga projek Halal Hub itu telah dijalankan berpuluh tahun tanpa pulangan dan tak ada keputusan untuk mengubah dan menilai kembali. Saya ucapkan tahniahlah kepada Menteri Wilayah yang baru yang sanggup membuat penilaian yang baru tentang peranan Labuan. Saya rasa soal tourism, soal fishing industri, soal maritime industri, ya, ini merupakan areas dengan izin yang lebih berpotensi dan boleh menjamin pulangan yang baik. Saya harap pendekatan belanja supaya nak belanja tanpa mengambil kira pulangan tidak akan diteruskan oleh kerajaan yang baru. Dan minta maaf ya, saya tak cuba baiki sebagai tikus membaiki labu lah. Kita buat atas kajian bersama dengan pegawai-pegawai kementerian yang telah memberikan sokongan dan sumbangan. Terima kasih Muhammad. Yang cukup bermakna. Barangkali saya mencadangkan Muhammad supaya banyak beristighfar dan dengar bait-bait ayat yang saya terangkan tadi. Saya memberitahu bahawasanya kita dalam perancangan, segala-galanya bermula dengan perancangan. Takkanlah rancang nak bina masjid dengan Al-Quran pun yang berhormat nak bangkang. Jadi pilih-pilih je lah kalau perkara yang nak ada bangkangan. Yang Muhammad duduk dulu bagi saya selesai dulu. Ya. Yang Muhammad boleh, kalau speaker bagi sampai petang pun tak ada masalah. No problem. Ya. Kita sudah sebutkan tadi itu perancangan. Dan memanglah jumlah kesemua sekali dalam perancangan untuk Quranic Village itu melebihi 100 juta. Dan kita telah pun sudah membuat submission untuk rancangan Malaysia ke-12 kepada Central Agency, dan biarlah Central Agency membuat penilaiannya dengan rasional tertentu yang telah kita kemukakan. Adalah menjadi tanggungjawab kepada sesebuah kerajaan itu untuk merancangkan sesuatu itu dengan teliti, dan setiap perancangan itu harus memandang ke hadapan. Putrajaya itu sendiri dulunya dirancang untuk dibuat di Pahang, kemudian dipindahkan ke estet Perang Besar, kemudian bertukar nama menjadi Putrajaya. Daripada sebuah ladang getah yang biasa, hari ini yang berhormat telah melihat bagaimana Putrajaya telah dibangunkan oleh kerajaan yang bertanggungjawab, wujud seperti mana yang ada pada hari ini. Dan sekarang sampailah masanya untuk Putrajaya bukan saja indah dari segi perancangan fizikalnya, lanskapnya dan juga seni benanya, tetapi untuk dilengkapkan dengan roh Al-Quran, roh Islam, roh dakwah yang boleh dimanfaatkan bukan untuk rakyat Malaysia sahaja, tetapi untuk rakyat di seluruh dunia khususnya, kerana Putrajaya dikunjungi oleh mereka yang datang daripada seantero dunia. Ada lagi yang Muhammad? Okey, silakan. Saya Memanglah niatnya bunyinya cukup baik, ya. Samalah macam Halal Hub. Takkanlah yang berhormat bantah Halal Hub. Halal Hub, industri untuk makanan yang halal bagi umat Islam, jadi sebagai satu simbol syiar Islam bagi seluruh Nusantara dan sebagainya. Tak ada lagi tempat yang ada Halal Hub. Lalu janganlah kita menggunakan agama, minta maaf ya, saya minta maaf, bukan saya menuduh, tapi hanya sebagai peringatan, ya. Macam menteri yang kata kelapa sawit itu anugerah Allah, macam seolah-olah minyak lain bukan, ya. Janganlah ni menggunakan agama, ya. Janganlah kita menggunakan agama untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya sepatutnya ada kajian, ya. Dan saya harap apa yang dikatakan oleh Menteri Wilayah tadi, ada perancangan, ada kajian, pasal kita nak belanja duit rakyat.
Jangan kita rasa atas sebab kita nak buat masjid, atas sebab kita nak buat Quranic village, maka atas sebab Islam, maka kita tak payah teliti, tak payah bertanggungjawab, tak ada pertanggungjawaban. Inilah yang apa yang berlaku dengan Hal-Hab. Belanja 80 juta, akhirnya yang dapat kontrak tu bahagialah. Tapi itu je lah. Terima kasih Menteri. Okey, Yang Berhormat. Yang Berhormat belum berubah lagi nampaknya. Walaupun telah melakukan hijrah, patutnya hijrah ke arah lebih baik, tapi nampaknya ke alam lebih gulita nampaknya. Ya, kadang-kadang apa yang saya tak kata, Yang Berhormat kata. Apa yang saya tak sebut di sini, Yang Berhormat sebut. Malangnya saya cuma diberi masa 45 minit. Kalau boleh ada masa panjang, memang sedap nak duduk dengan Yang Berhormat ni. Sebab Yang Berhormat ni memang antara ahli parlimen yang perlu disekolahkan. Sebab Yang Berhormat ni saya nampak baik. Boleh saya teruskan pada perkara yang lebih substantif. Saya perlu disekolahkan, tapi bukan daripada boleh Yang Berhormat lah ya. Minta maaf. Silakan. Tuan Yang Dipertua. Yang Berhormat nak balik dah? Saya pukul 1 ada appointment. Saya tunggu sampai pukul 1. Itu satu contoh bagaimana dia provoke. Kamu betul lah tadi Menteri Kanan. Bukan saya provoke. Dia tak apa. Saya beri peringatan. Tuan Menteri patut berterima kasih. Okey, Muhammad. Silakan. Semoga Yang Muhammad selamat di jalanan. Baik, tak ada masalah. Hai Menteri, orang yang kalah jadi Menteri Kanan jadi Menteri apa, malulah. Ya, Tuan Yang Dipertua. Silakan. Lupa makan ubat ke belakang tu? Dalam peraturan Dewan, waktu floor saya, kalau nak bercakap, bangun minta izin. Betul. Bila saya duduk, Yang Berhormat bercakap. Kalau saya bercakap, Yang Berhormat jangan bangun. Dah jadi menteri 2 tahun pun tak cukup lagi disekolahkan. Inilah jadi masalah. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya menyambung cadangan Yang Berhormat Labuan tadi. Saya katakan satu cadangan yang baik untuk dijadikan Labuan dari segi perancangan supaya terangkum dengan pembangunan di Sabah dan Sarawak dalam bentuk konektiviti di bawah PEN Borneo. Malangnya dah pukul 1.